forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir PM. Kerajaan kaji semula semua monopoli dalam negara. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dan kita akan beri komen macam biasa di akhir nanti. Saya tak sempat nak menyiarkan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengeluar arahan bahawa pihaknya mahukan dikaji semula semua syarikat yang menikmati monopoli dalam pelbagai bidang perniagaan. Ini untuk memastikan perkhidmatan tawarkan lebih berdaya saing sama mereka. Menurut Perdana Menteri, semua kementerian sudah diminta mengkaji syarikat yang monopolis dia ada di bidang-bidang kuasa mereka dalam menggalakkan pembangunan ekonomi yang telus serta persaingan yang adil. Jadi katanya ini memerlukan kita membuat beberapa penyelarasan dan peralihan daripada sistem yang dianggap sebagai huru-hara, usang hanya kerana kepentingan peribadi. Jadi saudara, syarikat-syarikat yang monopoli, contohnya macam Plus yang jaga dia punya Touch and Go dan sebagainya, sedang dikaji bahawa tidak lagi satu orang atau satu syarikat saja yang boleh memonopolinya. Itu juga macam mana apa yang berlaku di syarikat yang mengendalikan pemeriksaan kereta, kenderaan di Puspakom. Juga hari ini tidak lagi satu syarikat saja. Ia harus dikongsi. Begitulah saudara, kemakmuran negara ini perlu dikongsi. Sebab monopoli Puspakom hari ini JLC, Saham Dhabi, UNW bolehlah berpeluang untuk mengambil alih konsesi Puspakom. Kabarnya akan tamat pada 2024. Bila kita bercakap soal ini, saudara, saya teringatlah. Ini cerita bagaimana Allahyarham Tan Sri Anir Arif. Jangan lupa, saudara, beliau merupakan bekas pengarah urusan tenaga nasional yang pada waktu diwujudkan IPP, beliau sebenarnya menentang habis-habisan agar wujudnya pembekal ataupun syarikat-syarikat yang menyediakan bekalan tenaga elektrik yang dijual kepada TNB. Sebab itu beliau mengatakan apa yang berlaku dia sebelum pihak kerajaan memutuskan, waktu itu zaman Dr. Mahathir, memutuskan supaya diwujudkan IPP, Independent Power Producer, ataupun syarikat-syarikat penjana kuasa elektrik ini, satu negara bergelap, saudara, jangan lupa peristiwa itu. Jadi sebab itu Allahyarham Tan Sri Anir Arif mengatakan national blackout itu adalah seperti yang dirancang, seolah dirancang untuk membolehkan bahawa beliau selaku pengurusi eksekutif tenaga nasional menyatakan bahawa blackout seluruh negara pada tahun 1992 adalah bertujuan untuk mewujudkan penjana tenaga bebas IPP. Dan akhirnya sampai sekarang tak selesai, sehinggalah bila diwujudkan syarikat YMDB yang mengambil alih beberapa syarikat IPP untuk mengurangkan. Saudara kena ingat, saudara, IPP ini mendapat keistimewaan. Mereka mendapat subsidi minyak. Nilainya daripada Petronas berbilion-bilion ringgit. Tuan punya syarikat IPP untung atas angin saja berbilion ringgit, saudara. Sebab itulah gamaknya apabila YMDB mengambil alih syarikat IPP ini, maka Datuk Seri Najib diserang begitu hebat oleh kroni-kroni tertentu. Saya nak jelaskan lebih, saya tak mahu, saudara. Tapi kalau saya baca, saya berdasarkan laporan tahunan Petronas pada tahun 2008, IPP, Independent Power Producer atau penjana bekal elektrik ini, mereka mempunyai subsidi gas, memperoleh subsidi gas berjumlah 8.1 bilion ringgit, saudara. TNB pula cuma mendapat 5.7 bilion saja. Itu keadaan, saudara. Jadi keadaan inilah kita lihat bagaimana mereka dapat subsidi tapi menjual tenaga itu kepada TNB dengan harga yang tinggi. Saya tak tahulah, saya dipahamkan setiap minggu kena bayar. Jadi tenaga nasional kutip wang daripada kita yang menggunakan bil elektrik, kadang-kadang bulan ni tak bayar, bulan depan bertangguh-tangguh. Tetapi semua pemilik IPP mereka dapat setiap awal minggu, katanya lah. Jadi begitulah
apa yang dialami oleh tenaga nasional yang akhirnya terpaksalah mereka menaikkan tarif elektrik. Itu keadaannya. Saya haraplah dengan keadaan apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya tidak mahu lagi ada monopoli, benda ini tentulah dapat pada kita saudara. Begitu juga saudara, saya melihat laporan bagaimana YMDB dikatakan menjana keuntungan sejumlah 41.6 bilion asetnya yang sudah pun dikembalikan. Bukan tak dapat. Ini kerajaan juga telah mengesahkan 41.6 bilion aset YMDB sudah dikembalikan. Dan ini mana melebihi jumlah 39.8 bilion hutang prinsipal dan faedah yang sudah dibayar. Jadi ertinya satu sen pun wang rakyat tidak pernah digunakan untuk membayar hutang atau faedah YMDB sebagaimana yang didakwa oleh mereka dulu. Saudara, tanpa mengambil kira sebarang kenaikan nilai harta tanah dan tanpa mengambil kira penjimatan dari penyelesaian IPP oleh IMDB yang berat sebelah bernilai 15 bilion, kerajaan bakal menerima lebihan sejumlah 51.5 bilion dari YMDB pada tahun 2039. Itu keadaan saudara, saya harus menjelaskan. Sebenarnya saudara, itu ekonomi kita, YMDB serba sedikit. Tapi hari ini sepatutnya saya nak membicarakan tentang sejauh mana kemampuan timbalan-timbalan menteri. Performanya kita masih lagi dalam bedah kaji kedudukan menteri-menteri yang berada, timbalan menteri yang berada dalam Kementerian Perpaduan yang bermatlamat untuk menangani derisa rakyat. Saudara Mustafa Hamid, IPP bagi komisen pada siapa? Wallahualam siwat. Saudara kata Saudara Ali Abdul Latif, kalau tak silap pada tahun 1994 seluruh negara bergelap. 1992 saudara, bukan 1994, 1992. Itulah keadaannya. Dan hari ini Datuk Seri Najib sepi sendirian dalam bulan puasa ni saudara. Baik saudara, sebenarnya warga Madani amat mengharapkan agar matlamat pimpinan negara untuk menjadikan negara ini sebagaimana di Madinah, rakyatnya bahagia, kemiskinan tidak ada, kemiskinan tekar tak ada. Malahan selalu kita dengar bahawa saat Khalifah Omar Abdul Aziz mentadbir Madinah, tak ada orang pun yang layak untuk mendapat zakat. Artinya tak ada orang miskin. Begitulah hasil daripada budaya Madani ini diterapkan di kalangan warga di Madinah. Itulah juga harapan kita, saudara. Sebab itu, kita harap agar Datuk Seri Anwar Ibrahim besok akan kembali ke tanah air. Okey, komen saya, monopoli ni memang tak baik untuk pasaran lah. Jika satu pihak, contoh sekarang ni Tasha Enggo dengan dengan Puspakom isu 2-3 hari ni, ialah memanglah ada orang aja tu harga dia orang yang tentukan. Kita lihat apabila telefon ni, line telefon ni ada Maxis, ada DG, ada apa lagi Maxis, DG lagi, mobile pun semua. So harga telefon ni menjadi murah. Harga dulu line telefon ni murah lah. Ada 50-30 pun dah boleh dapat dah sekarang ni. So baik, bila ada persaingan ni, harga akan menjadi semakin murah, semakin kompetitif. Kebaikan untuk rakyat semua. Okay, kita jumpa lagi sama-sama. Kita bagi semangat kepada kerajaan Perpaduan PM Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.